أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له: انظر إلى ما وقاك، انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. إلى آخر الحديث. رواه ابن ماجه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, innal mayyit yasiru ilal qabr. Nabi kata, satu mayat sesungguhnya dimasukkan ke dalam kubur. Fayujlasur rajulus salih fi qabrih. Kalau sekiranya dia satu orang yang saleh, kalau sekiranya si mati itu orang baik, didudukkan dia di dalam kuburnya, ghaira fazi'in wala mash'ufin, hal keadaan dia tidak takut dan tidak khawatir. Nabi cerita macam tu. Mati ni tuan-tuan, orang putih kata is a matter of time. Semua orang akan mati. Kita kaya pun kita mati, kita miskin pun kita mati, kita sehat pun kita mati, kita sakit pun kita mati. Siapa juga kita satu hari mati. Persoalan mati ini adalah persoalan masa. Bila aja. Ada orang mati muda, ada orang mati tua, ada orang mati musababkan sakit, ada orang mati tak ada pasal apa sampai masa dia mati. Persoalan dalam hal mati ini ialah bukan soal bila mati itu nak ditangisi, tapi persoalan mati itu ialah masa mati ataupun masa kita diberi peluang hidup sebelum mati, kita orang baik ke tidak. Itu aja. Nabi SAW kata, innal mayyit yasiru ilal qabr. Apabila satu mayat masuk kubur, kalau sekiranya dia ar-rajulus salih, dia satu orang baik, satu orang yang saleh, fayujlas, maka didudukkan dia di dalam kubur itu, hal keadaan dia ghaira fazi'in wala mash'uf, dia tak takut dan dia tidak bimbang. Summa yuqalu lahu,
Kemudian malaikat kata pada dia, malaikat kata fima kunta. Malaikat kata, macam mana keadaan kamu waktu saat akhir kamu sebelum mati. Tuan-tuan, nuktah ataupun titik yang paling penting dalam hidup kita ialah sebelum mati. Sebab kita selalu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Minta, ya Allah, bagilah kita ni ending hidup kita ni elok. Pasal kita tak tahu kita nak mati macam mana, kita tak tahu kita nak mati di mana. Kita nak mati dalam keadaan insaf, takut pada Tuhan, ataupun dalam keadaan seronok lupa ke dia. Maka kita sebagai manusia lemah, kita kena minta kepada Allah, biarlah mati kita itu dalam keadaan kita insaf, dalam keadaan kita bertaubat, dalam keadaan kita bersih, nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalan pertama malaikat tanya manusia apabila manusia masuk kubur. Malaikat kata, fima kunta. Bagaimana keadaan kamu sewaktu akhir hayat kamu tadi? Mati tadi ni keadaan macam mana? Fayaqulu, kalau sekiranya dia ar-rajulu salih, kalau dia satu orang yang saleh, satu orang yang baik-baik, dia jawab, dia kata kuntu fil Islam. Dia kata, tadi waktu saya mati, saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Saya tadi masa akhir hayat saya tadi, saya dalam keadaan ingat Allah. Saya tadi masa nak mati tadi, saya dalam keadaan takut pada dosa-dosa saya. Dia jawab ke malaikat macam tu. Fayuqalu lahu, maka dikata kepada dia ni, ma hazar rajul. Soalan kedua, ditanya dia, ma hazar rajul, siapa laki-laki ni? Maka dinampakkan pada ketika itu rupa Nabi SAW. Kita tak pernah tengok. Untuk pertama kalinya manusia dia akan tengok yang kata Nabi Muhammad ni bila? Waktu tu Allah nampakkan kepada dia rupa Nabi SAW. Malaikat kata, ma hazar rajul, siapa laki-laki ni? Fayaqul, kalau dia ar-rajulu salih, orang baik, dia kata Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab dengan izin Allah, dia jawab ini, dia kata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab elok. Ja'ana bil bayyinat min indillah. Dia jawab ke malaikat, dia kata ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai pada kami, dia membawa al-bayyinat, dia membawa bukti nyata tentang Islam. Dia mai, dia bawa Quran. Dia mai, dia bimbing kami berdasarkan Quran, dan itulah hadis dia. Dialah Nabi SAW yang dihantar Allah untuk membawa Quran dan untuk menunjukkan kami jalan yang benar. Fasaddaqnahu, jawab ar-rajulu salih, orang laki-laki yang baik-baik yang baru mati ni. Dia kata fasaddaqnahu, kami membenarkan apa yang dia bawa. Dia mai baca Quran kepada kami, kami kata betul. Dia mai bimbing kami kata betul, kami ikut dia. Fayuqalu lahu, hal ra'aita Allah. Malaikat tanya orang yang baru mati ni, hal ra'aita Allah, hang pernah tengok Allah kah? Han jawab, kata ini Nabi Muhammad, dia Rasulullah, dia utusan Allah. Tak sah hang bagi tahu, kata Nabi Muhammad dia mai, dia bawa al-bayyinat, dia bawa Quran daripada Allah. Hang pernah tengok Allah kah? Malaikat tanya. Tuan-tuan, pernahkah kita teringat, pernahkah kita terfikir ini benda berlaku dalam kubur yang kita hadiri pengkebumian kawan kita ni? Kita duk ada di kubur, kita tengok berapa banyak batu nisan duk ada, kita baru tengok satu sahabat, satu kaum keluarga kita dikebumikan. Pernahkah kita ingat bahawa dalam tu, di dalam kubur tu, benda ni duk jadi? Diceritakan kepada kita oleh Nabi SAW di atas riwayat yang berbagai-bagai daripada sahabat.
Kita dah baca banyak riwayat lain. Malam ni saya baca riwayat daripada Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh semua ulama hadis. Maka dikata kepada laki-laki yang baru tanam tadi, hal ra'aitallah, kamu pernah tengok Allah kah? Yang kamu percaya kata Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang kamu percaya Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu daripada Allah, kamu pernah tengok Allah kah? Kamu pernah tengok kan Allah yang kamu percaya sampai macam tu? Kamu percaya kata Muhammad itu utusan Allah, kamu percaya kata Quran itu daripada Allah, kamu pernah tengok Allah kah? Malaikat tanya. Fayaqul, jawab laki-laki salih ini, ma yanbaghi li ahadin an yara Allah. Dia kata tak ada satu manusia yang layak melihat Allah di atas dunia. Tuan-tuan percayakah kata dialog ni duk berjalan dalam kubur? Tapi inilah keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, fayufraju lahu furjatun qibalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Allah singkapkan satu lubang kepada orang yang baru mati tadi. Allah singkapkan, Allah selak, Allah buka satu lubang, yang daripada lubang itu dia nampak neraka. Fayanzuru ilaiha, maka mata dia melihat neraka Allah. Yahtimu ba'duha ba'da, yang api neraka itu sabung menyambung. Daripada dalam kubur itu Allah angkat hijab, satu hijab yang mendindingkan antara dia dengan alam akhirat. Syurga, neraka, ini alam akhirat. Manusia dihijab daripada nampak benda-benda yang bersifat ukhrawi ini, benda-benda sam'iyat, benda-benda yang telinga dengar cerita, mata tak boleh tengok. Di dalam kubur esok, Nabi SAW kata Allah singkap hijab itu, nampak kepada orang yang baru mati ni tadi neraka yang apinya itu sabung menyambung. Yahtimu ba'duha ba'da, duk lawan hang aku. Fayuqalu lahu, maka dikata kepada ar-rajulu salih yang baru mati tadi, unzur ila ma waqaka Allah. Dikatakan kepada dia, tengok, itulah tempat yang kalau tidak beriman, kalau sekiranya hang tak beriman, hang di situ. Dikatakan kepada dia, unzur, tengok, itu tempat yang kalau sekiranya hang tidak Islam, kalau sekiranya hang tidak beriman kepada Allah, itu tempat hang. Dikatakan kepada ar-rajulus salih, orang yang baik-baik yang baru mati ni. Summa yufraju lahu qibala al-jannah, kemudian Allah buka hijab sehingga dia nampak syurga daripada dalam kubur dia. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Bila dia nampak syurga, dia nampak segala keindahan yang ada di dalam syurga itu. Fayuqalu lahu, malaikat kata kepada dia, haza ma'aduk, inilah tempat engkau. Yang tadi dinampakkan kepada hang neraka itu, kalau hang tak beriman, hang di situ. Tapi kerana hang beriman, oleh kerana hang ni ar-rajulus salih, satu orang laki-laki yang salih, yang baik-baik, ini tempat hang. Ditunjukkan kepada dia yang dikatakan syurga, wa zahratiha wa ma fiha, dan keindahan syurga dan segala isi yang ada di dalam syurga itu dinampakkan kepada dia. Fayuqalu lahu, maka dikata kepada dia, haza maq'aduk, ini tempat hang. Wa yuqalu lahu alal yaqin kunta, malaikat kata dekat dia, atas keyakinan engkau selama ini, maka inilah syurga tempat engkau. Kerana selama hang hidup ni 40 tahun, 45 tahun, 55 tahun, 75 tahun, 100 tahun Allah bagi hang hidup alal yaqin, hang yakin dengan benda ni, wahai mata tak pernah tengok. Orang duk bercakap pasal syurga, pasal neraka, mata tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka, tapi yakin kata syurga neraka ada. 70 tahun hang hidup, orang duk cerita pasal malaikat Raqib dan Atid,
cerita pasal malaikat. Hang tak pernah tengok yang kata raqib ni macam mana, yang kata atid ni macam mana. Tapi alal yaqin, hang yakin akan adanya raqib dan atid ini. Selama hang hidup di atas dunia, hang tak pernah tengok apa yang kata dosa tu macam mana, yang kata pahala tu macam mana. Tak pernah tengok. Tetapi alal yaqin, atas keyakinan hang kepada ada dosa, ada pahala, maka hang lari daripada buat dosa dan hang cuba sedaya upaya untuk buat pahala. Atas keyakinan hang itu, syurga itu tempat hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa alaihi mutta. Malaikat kata, dan di atas keyakinan itu engkau mati. Bukan masa hidup saja dia percaya, dia yakin kepada benda ni, sampai hari akhir hidup dia, sampai di saat nyawa nak terbit keluar daripada gargarah, daripada tenggorok dia, di ketika itu, di saat itu, dia yakin kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat kata dekat dia, wa alaihi muttu, dan di atas keyakinan itu engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi tub'as. Malaikat kata, dan di hari akhirat esok hang akan dibangkitkan di atas keyakinan itu. Hang tak pernah tahu pun padang mahsyar ni, cuma dengar cerita aja. Hang tak pernah tahu pun rupa sebenar mahsyar ni, hang dengar cerita aja. Hang tidak pernah nampak hakikat mahsyar yang dahsyat ini, hang dengar cerita aja. Cerita manusia tenggelam dalam peluh, cerita matahari sejengkai atas kepala, hang tak pernah tengok dengan mata, tapi hang yakin dan percaya hang akan dibangkitkan di mahsyar esok di atas keyakinan itu, insya-Allah. Kata hadis itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga Nabi kata, wa yujlasur rajulu su fi qabrihi fazi'an mash'ufan. Demikian hal orang yang jahat atas dunia tak percaya, tuan-tuan. Tak percaya hal agama. Umur sudah 65, tak berasa nak mengaji agama. Tak berasa nak pergi masjid nak mengaji agama. Yang dia tahu, dia semayang kalau ada lapang, kalau ada masa, kalau rajin dia semayang. Lebih pada tu dia tak tahu. Teringin untuk nak pergi duduk dalam majlis ilmu, nak dengar ayat Quran, nak dengar hadis Nabi ni, tak ada. Teringin tu tak ada dalam hati dia. Tidak pernah terlintas, tidak pernah terdetik dalam hati nak attend majlis ilmu. Tak pernah. Mekah Madinah ni bukan menjadi tempat yang dicita-citakan untuk sampai. Bahkan hidup bergelumang dosa. Bahkan hidup membujuk lalu melintang patah. Bahkan hidup dia tak tahu haram halal. Bahkan hidup dia tak ada beza dengan lembu kebau kambing. Dia jadi satu manusia yang tidak pernah ambil tahu tentang hal hukum hakam dalam agama. Wa yujlasur rajulu su' fi qabrihi fazi'an mash'ufan. Kata Nabi SAW, didudukkan dia, laki-laki yang su', yang jahat itu, di dalam kuburnya hal keadaan takut dan bimbang. Dibangkitkan dia, orang tanam, orang tinggal, orang pi aja, malaikat mai dia kena duduk dah. Duduk tu dalam keadaan fazi'an, fazi', dalam keadaan takut. Ketakutan yang mencengkam diri dia. Ni apa benda ni? Ni apa ni? Aku tak tahu ni, benda ni ada ke macam ni? Ni apa ni? Rumah ke apa ke? Dalam keadaan fazi'. Fayuqalu lahu, maka dikata kepada dia, fima kunta. Malaikat tanya dia, bagaimana keadaan hang masa mati tadi? Masa tadi ni, masa nyawa keluar daripada diri hang, daripada badan hang, hang macam mana masa tu? Mati dalam keadaan mabuk arak. Mati di atas perut perempuan jalang, baru sudah berzina. Mati dalam keadaan duk makan duit haram. Mati, begitu bentuk kematian dia. Ditanya kepada dia, fima kunta, macam mana saat akhir hang tadi ni? Fayaqul la adri. Dia jawab ke malaikat, aku tak tahu. Aku sendiri tak tahu macam mana, apa jadi dekat aku, apa matlamat hidup aku, apa yang aku kena buat. La adri, aku tak tahu benda tu semua. Fayuqalu lahu ma hadzal rajul,
Ditanya dia nampakkan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya dia, siapa laki-laki ini? Fayaqul sami'tu an-nas yaqulun qawlan. Aku dengar orang kata apa, aku ikut. Aku tak tahu apa. Jangan tanya aku benda-benda ni semua. Jangan tanya aku hidup hari tu Islam ke tak ke. Jangan tanya aku masa nak mati beriman ke tak ke. Jangan duk tanya aku ni apa benda. Jangan duk tanya ni siapa. Aku tak tahu. La adri. Aku tak tahu semua ni. Sesuai dengan hidup dia di atas dunia, dia satu orang manusia yang tak ambil tahu. Sikap tidak ambil tahu di atas dunia, itu sikap bawa sampai dalam kubur. Apabila ditanya oleh malaikat, dia jawab macam tu. Dia kata, la adri, aku tak tahu. Kalau orang Allah, dia kata apa? Ada aku kisah. La punya ungkapan kata-kata. Ada aku kisah. Apa nak tanya apa? Dosa, pahala, syurga, neraka, ada aku kisah. Dia kata. Aku nak beritahu hang satu, hang hidup atas dunia ni, kalau hang tak ada duit, memang hang susah. Dia kata, itu hidup dia. Falsafah hidup dia apa dia? Cari duit. Ada aku kisah, dia kata, tentang hukum hakam dalam agama. Ada aku kisah. Yang aku tahu, kalau hang tak ada duit, orang hina hang. Kalau hang ada duit, orang hormat hang. Itu saja yang aku tahu. Itu yang dia pegang. Itu falsafah hidup dia. Itu pegangan hidup dia. Itulah yang dia nak jawab di dalam kubur esok ni. Dia kata, la adri, aku tak tahu yang ni semua. Siapa laki-laki ni, aku tak tahu. Ikut mereka. Mereka kata apa, aku ikut mereka. Fayufraju lahu qibal al-jannah fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Dibuka satu lubang, dinampakkan syurga pada dia. Dia melihat syurga dan segala keindahan yang ada di dalam syurga. Fayuqalu lahu unzur ila ma sarafallahu ank. Malaikat kata, tengok, itu syurga. Itulah tempat yang hang nak jauh masa hidup di atas dunia dulu. Malaikat kata, itu syurga. Itu tempat masa di atas dunia dulu hang tak mau. Syurga itu apa? Syurga itu masjid. Syurga itu apa? Syurga itu ilmu. Syurga itu apa? Syurga itu hidup di atas dunia buat baik. Syurga itu apa? Syurga itu kita di atas dunia tolong menolong. Syurga itu apa? Syurga itu adalah benda yang hang tak mau buat masa di atas dunia dulu. Malaikat kata dekat dia macam tu. Summa yufraju lahu furjatun qibalan nar. Dibuka satu lubang, nampak neraka. Fayanzuru ilaiha, dia pun tengok dalam neraka. Yahtimu ba'daha ba'dah, api sabung menyabung. Fayuqalu lahu haza maq'aduk. Malaikat kata dekat dia, situlah tempat hang. Neraka yang hang tengok api sabung menyabung duk, itu tempat hang. Malaikat kata dekat dia, ala syakki kunta. Di atas keraguan terhadap benda inilah engkau hidup dulu. Selama hang hidup, hang ragu, hang syak tentang benda. Orang cerita dekat hang, kata kita satu hari akan mati, kita akan masuk kubur. Kubur akan menjadi satu lubang. Daripada lubang api neraka, kubur boleh jadi satu taman daripada taman syurga. Hang di atas dunia dulu ala syak, hang ragu-ragu tentang benda. Api tengok kubur daripada luar, tengok ada kami duk cerita dalam kubur tu, nak main malaikat lah, muka nakir lah, kubur nak jadi taman lah, nak jadi merepek. Dia kata, aku pernah tengok tempat satu orang kaki judi, kaki arak, kaki apa tanam, lepas tu korek nak tanam, orang lain pula tak ada jumpa ulang sekok pun. Mata aku tengok kubur dia, aku kenal dia masa hidup dulu apa dia buat semua aku tahu. Bila orang korek balik kubur dia nak tanam orang lain, korek satu apa percik api pun aku tak jumpa, atau sedang merepek dekat aku benda ni. Tuan-tuan, ada tak ada orang cakap lagu tu? Ada, tuan-tuan. Maka orang ni yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, malaikat kata dekat dia, ala syakki kunta. Di atas keraguan itulah engkau hidup dulu. Wa alaihi mutta. Di atas keraguan itu engkau mati. Sampai hari mati dia tak percaya kepada benda-benda ni. Wa alaihi tub'as. Dan demikian hal engkau akan dibangkitkan di mahsyar esok dalam keadaan masih ragu-ragu, insya-Allah. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah
radhiyallahu anha. Kata dia, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil Madinah. Faqalata li inna ahla al-qubur yu'adzabuna fi quburihim. Fakazabtuhuma wa lam un'im an usaddiqahuma. Fakharajata wa dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqultu lahu ya Rasulullah inna ajuzaini وذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر أو كما قال حديث صحيح riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata ada dua wanita tua daripada kalangan Yahudi Madinah. Dua orang perempuan Yahudi yang sudah tua mai rumah dia. Mai di rumah Aisyah, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk mai perempuan Yahudi tua dua orang ni, dia pergi kata dekat Aisyah. Dia kata inna ahlal qubur yu'azzabuna fi quburihim. Dia pamai dekat Aisyah, dia kata Aisyah, hantau tak? Orang mati itu bukan habis cerita. Mati itu satu cerita baru nanti start. Yahudi mai habaq dekat Aisyah isteri Nabi. Orang mati itu bukan kata mati tutup buku. Mati itu satu buku baru buka. Yahudi mai habaq. Kata perempuan Yahudi ni, dia kata orang yang masuk kubur ni ada ramai daripada mereka ni yu'azzabuna fi quburihim. Mereka ni diazab di dalam kubur mereka. Fakazabtuhuma. Aisyah bila dengar yang mai habaq ni Yahudi, apa nama cerita apa dekat aku, Nabi pun tak pernah habaq benda ni, dia mendustakan mereka ni. Autah, bohong. Dia kata ini Yahudi, memang ini cerita mereka, bohong. Dia tak mau pakai apa yang perempuan Yahudi ni kata. Walam un'im an usaddiqahuma, dan aku tidak mau mengiyakan dan membenarkan apa yang perempuan Yahudi ni mai bagi tahu. Fa kharajata, bila habis selesai depa ni cerita, baliklah dua perempuan Yahudi ni. Wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lepas tu Nabi balik ke rumah. Aisyah kata, Nabi balik mai ke rumah. Fa qultu lahu, bila Nabi balik, Aisyah cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah inna ajuzaini zakartu lahu. Tadi ada dua perempuan Yahudi mai rumah, mai duk cerita, kata orang mati masuk kubur kena azab semua bagian-bagian. Dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatah. Habis dia cerita, Nabi kata apa? Itu benar. Nabi kata, cerita kata orang mati masuk kubur ni kena azab, itu cerita benar. Nabi kata, walaupun yang main cerita tu perempuan Yahudi, tapi apa hak mereka cerita tu benar. Nabi kata, memang betul apa yang mereka kata. Wa innahum yu'azzabuna azaban. Ada di kalangan orang yang masuk kubur ini dikenakan azab yang cukup dahsyat. Nabi kata, bukan setakat kena azab yang cukup dahsyat. Satu azab yang manusia tak pernah teringat macam tu ada di dalam kubur. Tasma'uhul bahaimu kulluha. Bahkan kata Nabi SAW, bunyi orang kena azab dan bunyi jeritan orang yang kena azab itu menatang dengar. Nabi kata, Al-Bahaim, nama kata menatang dengar semua. Mailah lembu, kebau, kambing, kucing, arnab apa yang lalu kot tu, dia dengar ni suara dalam kubur duk kriau kena azab tu. Kata Nabi SAW, tasma'uhul bahaimu kulluha. Semua menatang dengar bunyi orang kena azab ni. Fama ra'aituhu ba'du fi salah illa ta'awwaza min azabil qabri. Aisyah kata, lepas pada Nabi cerita dekat aku tentang azab kubur ni, tidak pernah aku tengok Nabi lepas semayang melainkan Nabi akan berdoa minta diselamatkan daripada azab kubur. Satu doa yang Nabi SAW tidak akan tinggal, ialah apa? Doa minta selamat daripada azab kubur.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu qala famarra Rasul sallallahu alaihi wasallam maqabir al-muslimin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka haula'i khairun kathir thumma marra ala maqabir al-musyrikin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa haula'i khairan kathira qala Bashir faltafata فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألقهما أو كما قال hadis riwayat Ibnu Majah daripada Bashir bin Al-Khassasiyah. Dia ni Bashir ni dia bekas hamba Nabi, khadam Nabi. Bashir nama asal dia Zahm. Tuan-tuan biasa pergi Mekah, pergi Madinah, orang Arab, orang apa selalu duk sebut perkataan Zahmah. Pernah dengar? Zahmah. Oh, dia kata Zahmah. Zahmah ni maksudnya sesak. Zahmah. Zahm maksudnya sesak. Dia jumpa Nabi. Nabi tanya dia, ismuk, nama hang? Dia kata Zahm. Sesak. Nama pun sesak. Nabi kata, la, bal anta Bashir. Nabi tukar nama dia. No. Zaham ni tak bagus. Nama sesak, nama penat ni semua tak bagus. Nabi kata apa? Bal anta Bashir. Nabi kata mula pada hari ni nama hang Bashir. Bashir maksud dia apa? Happy. Sonok. Apa tu sesak-sesak apa? Sonok. Nabi kata. Start pada tu dia dikenali dengan nama Bashir bin Khassasiyah. Dia riwayat hadis ni. Kata dia apa? Famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin. Satu hari Nabi lalu, Nabi lintah kawasan kubur orang Islam. Nabi lintah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka haula'i khairun kathir. Nabi kata apa? Nabi kata alhamdulillah, seronoklah orang-orang Islam yang mati di perkuburan ini. Mereka mendapat khairan kathir. Mereka mendapat kebaikan yang cukup banyak. Pasal apa? Pasal mereka orang Islam. Pasal apa? Pasal mereka mati sebagai orang Islam. Pasal apa? Pasal masa mereka hidup, mereka mengamalkan apa yang Islam suruh. Nabi kata, seronoklah mereka ni semua. Khairan kathirah. Pahala banyak untuk mereka. Qala Bashir, kata dia lagi, summa marra ala maqabiril musyrikin. Nabi lintah pula satu jerat orang kafir, kubur orang kafir. Lintah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa haula'i khairan kathira. Nabi lintah kawasan kubur orang kafir. Nabi kata apa? Kesian dekat mereka. Mereka terlepas peluang untuk buat kebaikan yang banyak. Nabi kita kesian ni, puak-puak hak tanam di sini ni kesian. Pasal apa? Terlepas dah. Tak boleh buat apa dah. Tinggal duit berjuta-juta pun tak boleh ghostan balik. Tinggal kekayaan banyak mana pun tak boleh nak patah balik. Tinggallah orang kenalan siapa macam mana sekalipun tak boleh nak minta patah balik ke atas dunia, nak mengucap kalimah syahadah, nak jadi Islam. Tak boleh dah. Nabi SAW kata sabaqa haula'i khairan kathirah. Terlepas dah mereka ni untuk nak buat kebaikan, habis dah. Terlepas dah mereka ni. Nabi kata. Qala Bashir, kata Bashir, faltafata fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'lai. Nabi beralih tengok kubur orang Islam ni. Nabi beralih tengok, nampak ada satu laki-laki duk jalan atas kubur. Duk berjalan di atas kubur pakai kasut. Na'lai, pakai dua kasut, duk jalan atas kubur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sahibas sabtiyataini. Nabi kata, tuan dua kasut. Wahai tuan punya dua kasut. Maksud nak panggil kepada orang yang pakai kasut ni. Wahai tuan punya sepasang kasut. Alqihima. Nabi kata buang kasut kalau nak berjalan atas kubur. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah.
Dan ada beberapa hadis lain yang seumpama. Maka di sinilah timbul perbahasan di kalangan ulama. Boleh tak boleh kita masuk kawasan perkuburan pakai kasut. Di sinilah, kerana wujud hadis inilah timbul perbahasan itu. Sebahagian ulama kata makruh. Makruh. Pasal apa? Pasal ada hadis cerita kata apabila selesai pengkebumian, orang duk berjalan balik, mayat dengar bunyi tapak kasut. Ada satu hadis cerita, dan hadis itu juga sahih. Jadi oleh kerana ada hadis itu, ulama kata pakai kasut di perkuburan itu tidak haram, tetapi makruh. Sebahagian ulama dia pegang hadis ni. Nabi kata dekat orang yang pakai kasut duk jalan atas kubur ni, Nabi kata buang kasut kamu. Perintah Nabi suruh buang itu menunjuk kata kalau pakai itu haram. Itu beza. Tidak ada ulama yang kata sunat pakai kasut, tak ada. Yang ada makruh pakai kasut atas kubur ataupun haram. Cerita dia apa? Mau pakai kata mau pakai? Tak pakai itu lebih baik. Pasal apa? Menghormati mayat yang ada di bawah sana. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta, kitab hadis Imam Malik rahimahullah. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dia omel satu hadis. Dia kata Nabi lalu di kubur nampak satu orang duduk bersandar di kubur. Nabi kata dekat dia ni, Nabi kata la tu'zi sahib hadzal qabr. Nabi kata jangan duduk atas kubur, kerana duduk tu kamu menyakiti orang yang duduk di dalam kubur itu. Itu asal usul larangan duduk di atas kubur. Pasal apa? Pasal menyakiti orang yang duduk ada di bawah sana. Maka Imam Malik ambil hadis tu masuk di dalam kitab Al-Muwatta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma warada al-Baqi' fa idza huwa biqabrin jadid. Fasa'ala anhu qalu fulana. Qala fa'arafaha. Wa qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ألا آذنتموني بها قالوا كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن الصلاة عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Yazid bin Thabit radhiyallahu an. Dia kata satu hari kami keluar sama dengan Nabi SAW berjalan. Sahabat suka kita baca banyak hadis cerita macam ni. Cerita kata duk berjalan dengan Nabi, ikut serta bersama dengan Nabi, duk bercakap dengan Nabi. Maka apa yang mereka dapat semasa tempoh duduk dengan Nabi itu dicatatkan, direkodkan dan dia jadi hadis. Di antaranya ni Yazid bin Thabit. Kami dia kata duk berjalan sama dengan Nabi SAW. Falamma waradal Baqi', apabila lalu di perkuburan Baqi'. Mana ni? Baqi' ni mana? Madinah. Kubur Madinah Baqi'. Kalau di Mekah Ma'la, dia panggil Ma'la. Ma'la Mekah, Baqi' Madinah. Kalau dalam hadis dulu dia tulis Baqi' Al-Gharqad. Gharqad ni maksud pokok duri. Pasal apa? Pasal pada ketika itu zaman Nabi di perkuburan Baqi' ni banyak pokok-pokok duri, maka dipanggil Baqi' Al-Gharqad. Dia panggil macam tu. Baik. Sahabat kata kami duduk jalan dengan Nabi, kami sampai di perkuburan Baqi'. Fa iza huwa biqabrin jadid. Nabi bila lalu-lalu dia nampak satu kubur ni baru. Kubur baru, tuan-tuan. Nak tahu kubur baru atau kubur lama beza dia macam mana? Kubur baru apabila selesai dikebumikan, tanahnya ditinggikan kadar sejengkai. Tidak boleh lebih. Kita pergi panai macam patih ubi kayu, dilarang oleh Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi. Ini benda-benda macam ni Jabatan Agama dia kena buat kursus kepada orang yang duk kerja korek liang, duk tanam mayat ni, supaya apa yang dia buat menepati kehendak syarak.
Kalau dia buat ikut suka dia, kubur baru dia sejengkai daripada permukaan bumi. Tinggi sikit, itu kubur baru. Kalau sampai batas ubi, itu salah. Nabi SAW bila sampai di Baqi', Nabi tengok ada satu kubur, wahuwa biqabrin jadid. Dia kata satu kubur baru. Nabi tahu. Fasa'ala anhu. Nabi tanya, ni siapa ni? Siapa mati ni? Bila dikebumikan dia ni? Sebab dia ni, si mati ni dikebumikan tanpa pengetahuan Nabi. Maka Nabi tanya kepada sahabat yang ada ni. Qalu fulana. Dia apa bagi tahu? Dia kata dia ni satu perempuan, orang Madinah kita. Fulana. Dia apa bagi tahu dekat Nabi ni seolah-olah dia ni bukan VIP. Bukan very important person kepada Nabi. Dia ni satu orang nobody. Satu orang yang bukan kenamaan. Yang dia mati tak payah bagi tahu Nabi. Macam tu. Daripada dulu, daripada zaman Nabi sampai zaman kita lah ni, kita ada diskriminasi. Kita discriminate. Ada orang ni kita anggap, oh dia ni mati semua orang kena tahu, dia ni pergi tanam sengap-sengap begitu. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Dia satu sahabat perempuan yang mereka rasa tak perlu pun bagi tahu Nabi. Apabila dia mati, dia dikebumikan. Kebetulan hari itu Nabi pergi di kubur, Nabi tengok, Nabi tahu ini satu kubur baru. Nabi tanya siapa dia ni? Dia kata fulana. Dia kata dia ni satu perempuan, ada orang kita, orang Madinah ni. Dia ni baru mati, kami dah simpan dia. Fa'arafaha. Kata Yazid bin Thabit, dia kata bila abang perempuan ni siapa dia, Nabi dengar-dengar, Nabi kenal dia ni. Nabi kenal dia. Satu orang yang orang lain sangka Nabi tak kenal, tiba-tiba Nabi kenal. Satu orang yang orang duk sangka dia tak penting, rupanya penting bagi Nabi. Salah satu syarah hadis dia bagi tahu, kata dia ni orang yang duk sedia air kepada Nabi. Satu cerita lagi kata dia ni duk rajin pergi cuci masjid. Tidak ada jawatan, tidak ada satu tanggungjawab, tidak ada apa, volunteer, sukarela. Dia suka duk main cuci masjid. Dia duk buat benda ni sengak-sengak tanpa bagi tahu dekat siapa-siapa, tanpa ada jawatan apa-apa. Rupanya Allah dan Rasul kenal dia. Rupanya Allah dan Rasul kenal dia. Bila sebut-sebut macam tu, fa'arafaha. Nabi kenal perempuan ni. Yang sahabat duk sangka Nabi tak kenal sebab dia ni tak penting. Tiba-tiba fa'arafaha. Nabi kenal perempuan ni. Wa qala, dan Nabi kata, ala azantumuni biha. Nabi kata, awak apa tak abang dekat aku dia ni mati? Rupanya dia penting pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, awak tak abang dekat aku dia ni mati? Qalu kunta qailan shaiman. Sahabat bagi excuse. Bagi satu jawapan, excuse. Dia kata, dah kebetulan masa tu dia kata tuan qailan, qailulah. Nabi tidur syak sebelum zuhur. Masa tu dia kata tengok Nabi tidur shaiman, dan depa dapat tahu pula kata Nabi puasa pada hari itu. Maka fakarihna an nu'ziyaka, maka kami tak mau kacau. Dia kata, dia bagi jawapan tu dekat Nabi. Masa kami duduk nak urus dia tadi ni, dengar kata tuan masa tu tengah tidur, dan tuan pula puasa, jadi kami tak mau kacau lah. Lagipun dia ni siapa saja, kami pergi settle mayat dia. Kami dah urus, kami dah selesaikan pengkebumian dia. Qala Nabi SAW. Nabi kata apa? Fala taf'alu. Nabi kata lain kali jangan dah buat macam ni. Fala taf'alu. Jangan buat macam ni lain kali. Jangan apa ingat ada orang tak penting. Bagi aku semua orang penting. Jangan apa ingat kata dia ni tak terkenal, tak payah bagi tahu Nabi. Bagi aku semua orang aku nak kenal. Nabi dia satu pemimpin yang macam tu. Dia kenal semua orang. Sahabat yang ada dalam Madinah tu dia kenal semua. Dia tak kenal nama pun dia kenal muka. Dia tak kenal nama, dia tak kenal muka pun dia kenal jasa kawan tu apa. Maka Nabi SAW kata, la a'rifanna, sungguh dia kata aku tak tahu sungguh kata dia ni mati. Kalau sekiranya aku tahu, aku pasti akan ada semasa pengkebumian dia. Ma mata minkum mayyit ma kuntu baina azhurikum illa azantumuni bihi. Nabi kata lain kali, kalau ada kematian di Madinah ini, jangan sampai tak bagi tahu dekat aku.
Nabi kata kalau dalam Madinah ni ada orang mati, jangan ada siapa cuba nak sembunyikan, tak mau bagi tahu kepada aku tentang kematian ini. Fa inna salati alaihi lahu rahmah. Nabi kata pasal apa yang aku pentingkan sangat benda ni? Kerana sembahyang aku ke atas orang-orang yang mati ini menjadi rahmat bagi dia. Nabi kalau boleh semua orang yang masuk Islam, semua sahabat dia, dekat atau jauh, rapat ataupun tidak, kalau sekiranya mati, Nabi nak sembahyangkan mayat dia. Pasal apa? Nabi kata kerana sembahyang aku, fa inna salati alaihi, kerana sembahyang aku ke atasnya, lahu rahmah, itu menjadi satu rahmat, satu belah kesian Allah kepada dia. Summa atal qabr, kemudian Nabi pi ke kubur si mati, perempuan yang mati ini. Fasafafna khalfah, sahabat kata kami pun pakat buat saf di belakang Nabi SAW. Fakabbara alaihi arba'an, Nabi sembahyang 4 kali takbir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka ulama ambil kesimpulan, kata sembahyang jenazah ini jangan dibiasakan sembahyang di kubur, tetapi kalau kes-kes macam ni dibenarkan. Satu. Yang kedua, sembahyang kepada orang yang telah dikebumikan boleh, selagi mana diyakini badan dia belum reput, dibenarkan. Itu yang disepakati oleh ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 299. Muka surat 299, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl, surah tentang lebah. Kalau kita ghostan sikit ayat yang kita baca pada bulan lepas, ayat 8 surah An-Nahl, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah. Itu kita dah baca. Dan jadi akan kuda dan bagal dan himar, supaya kamu boleh jadikan menatang-menatang itu sebagai kenaikan kamu dan menjadi perhiasan bagi kamu. Dan kemudian tu saya tak hurai pada bulan lepas kerana kesuntukan masa. Kita ghostan sikit firman Allah, dia kata apa? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Itu di antara penting yang kita dah lewat bulan lepas. Saya langkah tidak hurai benda tu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan menjadi Allah akan barang yang tiada kamu ketahui daripada segala kenaikan dan perahu dan lainnya dan bermacam-macam. Dijadikan Allah, ini ayat masuk segala kepandaian manusia yang akan datang sampailah kiamat daripada perkara yang ajib-ajib. Dia kata, ini ayat ni sebenarnya sangat important, sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu apa juga inovasi hasil ciptaan manusia tertakluk pada ayat ini. Tuhan sebut apa? Cuba tengok lagi sekali. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menjadikan barang yang kamu tak tahu. 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, kalau orang bercakap tentang remote control, kita tahu kan? Tak tahu. Tapi hari ini remote control, benda yang bersifat wireless, sudah menjadi satu kebiasaan. Budak sekolah rendah pun tahu Bluetooth itu apa. Hasil penciptaan ni, benda-benda yang berteknologi tinggi macam ni, adakah dia terkeluar daripada bidang agama? Tak. Allah sudah sebut di dalam ayat ni, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah mencipta benda yang pada masa tu hampa tak tahu, ke depan esok baru ada teknologi tu. Benda tu tertakluk di bawah izin Allah. Allah izin, maka terhasillah ciptaan itu. Ini hari ini kita tengok ciptaan manusia ni berlaku dengan izin Allah. Teknologi wireless. Tuan-tuan, pegang remote control, tekan ya, tukar channel TV, tekan, tukar channel TV. Tak apa lagi, kawan saya main tunjuk handphone, tekan handphone dia, TV kita tukar channel. Kita kata ni lagu mana ni? Teknologi. Satu application saja dia download, dia sudah boleh kontrol TV di rumah kita.
Kita duk terkejut tu tak habis lagi. Tak apa Ustaz, satu lagi. Tunjuk. Boleh on off kipas angin rumah pula dah. Saya tanya, ni apa? Yang ni sat lagi saya beritahu. Guna handphone dia untuk on off TV, untuk nak tukar channel TV, untuk ceiling fan, nak on, nak off, nak laju, speed semua. Dia boleh masukkan dalam satu handphone dia. Adakah benda ciptaan yang seumpama ini terkeluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tak. Pasal apa kata tak? Pasal Tuhan bagi tahu dah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah mencipta benda yang hampa tak tahu. Masa tu hampa tak tahu, ke depan hampa akan tahu. 10 tahun dulu orang tak tahu, hari ni orang tahu. Hari ni kita tak tahu, lagi 10 tahun ke depan apa nak jadi dengan dunia ni tak tahu tuan-tuan. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu ke tak tahu? Allah sudah tahu. Cuma menunggu ciptaan yang dihasilkan oleh manusia saja. Itu baru cerita senang. Tuan-tuan, hari ini teknologi perubatan. Ada MRI, ada CT scan. MRI, CT scan, pergi duduk orang tu, dia pun masuk dalam satu terowong tu, sat lagi keluar mai balik. Sat lagi dia keluar di monitor komputer sana, ujung rambut sampai ujung kaki, apa penyakit semua dia keluar di sana. Dia keluar dalam skrin komputer, pergi jumpa doktor pakar, dia pasang di monitor dia, dia tunjuk, dia kata, "Cik, I'm very sorry to tell you," dia kata, "you ada 3 saluran blok." Kita tak betul kan? Dia kalih monitor elok bagi kita tengok sikit, kita tengok. Itu nak buat macam mana? Itu kena operate lah. Kita tak lain cara tak ada lah. Lain cara kalau macam ni tak boleh, ni kena operate dia dah. Kita tak ada jenis makan ubat tak boleh ke? Boleh lah, takut tak ada yang baik mati dulu. Kita kata kau tu operate lah. Dia tak boleh, bukan tak boleh. Kalau mau cara makan ubat boleh, tapi takut mati dulu sebelum kalau betul operate. Pasal apa? Pasal tak mau mati. MRI, CT scan. Nak kesan penyakit jantung, tersumbat ke, brain tumor ke, apa ke, semua masuk dalam tu ya. Keluar mai ujung rambut, ujung kaki, dia keluar semua. Adakah itu kepandaian manusia ataupun pandai manusia tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala dah cover dah benda ni semua. Kalau dalam ayat tadi dia bawa satu simple contoh, dia kata apa? Dan menjadi Allah akan barang yang tiada kamu ketahui daripada segala kenaikan kenderaan dan perahu dan lainnya dan bermacam-macam. Kitab ni tulis 50 tahun dulu, dia tak bawa cerita MRI, dia tak bawa cerita CT scan. Dia habang kata daripada perahu sampan boleh buat enjin sangkut belakang pun dah hebat. Daripada kayuh tiba-tiba ada enjin sangkut, itu dah cukup baik. Hari ini kenderaan yang kita sembang ni apa dia tuan-tuan? Daripada zaman kereta lembu. Zaman kereta lembu. Dia main apa? Dia main Morris Minor. Lepas itu dia main apa? Hellman. Dah dengar Hellman? Ayah saya pakai sebiji dulu. Hellman. Kereta punya keras, bantai pokok nyok tu berbekas. Dia tak ada apa-apa. Yang kata Hellman ni, daripada Morris Minor, dia main Hellman. Lepas itu dia main apa? Dia main Toyota. Dia mula nak pecah macam-macam. Dia mula nak pecah macam Toyota ni, sampai dia main Toyota Estima, dia main Alphard, dia main Velfire pula dia keluar lah ni. Tuan-tuan, benda ni tertakluk dah di bawah ayat yang kita baca tadi. Tertakluk tuan-tuan. Kenderaan yang satu masa dulu orang bila sebut kenderaan, dia nak nampak kereta lembu lah. Siapa ada kereta lembu zaman Jepun tu, dia sudah dikira orang kaya. Hari ni dia sudah main Toyota dengan segala jenisnya. Dia main satu nama Lexus, Toyota Lexus. Dia keluar main Mercedes, dia keluar main BMW X5, dia main Audi Q5, dia main Bentley nama. Kawasan ni tak ada orang pakai Bentley. Sultan Kedah ada pakai Bentley nama dia. Dia main Ferrari, dia main Porsche, dia main. Ini semua apa dia? Ayat yang kita baca tadi, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah mencipta benda yang masa tu hampa tak tahu, satu masa esok hampa tahu. Waktu hampa tahu tu hampa sudah lambat. Allah sudah tahu awal tentang penciptaan-penciptaan yang akan dihasilkan oleh manusia ini. Dan dia kata apa? Dan benda tu
adalah segala yang ajib-ajib. Maksudnya cukup ajaib. Benda yang cukup ajaib. Saya kata ke anak saya minggu lepas, saya kata esok, saya kata dia nak main spare piring terbang. Mungkin lagi 10, 15 tahun, 20 tahun lagi. Hari ini kita parking kereta depan rumah, esok parking piring terbang, dia susun macam pinggang Allah Kunuri. Menjimatkan ruang. Lah kalau orang duduk rumah yang boleh parking sebiji kereta, 2 biji lagi duduk di luar. Taman perumahan yang ada 2 lane jalan, tinggal lorong kecil di tengah. Sebab orang balik ni 3 biji kereta, orang balik ni 3 biji kereta, tinggal lorong tengah. Kalau nak selisih tak boleh, kawan masuk kena ghostan balik, kawan ni nak keluar. Esok dia main satu teknologi, dia main piring. Dia susun macam piring rumah Gunung tu betul. Masuk tu macamnya terbang lagu tu ya. Masa tu baru kita teringat ayat ni. Oi, kita baca itu jadi sungguh rupanya. Macam mana orang yang hidup hari ni umur 80 tahun, dia pun tak sangka ni apa ada hari ni dia tak sangka. Macam itulah kita kalau panjang umur lagi 30 tahun, kita akan jadi orang yang tak sangka apa yang nak jadi 30 tahun ke depan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tapi Tuhan bagi tahu dah, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah cipta benda yang hangpa tak tahu, esok-esok baru hangpa tahu. Dan dijadikan Allah itu ayat segala kepandaian manusia yang akan datang sampai kiamat, daripada segala yang ajaib-ajaib sampai kiamat. Apa juga yang manusia cipta adalah hasil daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan atas Allah Ta'ala itu nyata dan terang akan jalan-jalan agama yang betul. Maksudnya apa? Hampa majulah macam mana pun, Allah pegang satu ya. Apa dia? Islam hampa selamat. Islam tak menghalang kemajuan. Pilih nak maju macam mana pun, jangan tinggal Islam. Hampa nak jadi satu bangsa yang berteknologi tinggi, jadilah. Wa 'alallahi qasdus sabil. Tetapi agama Tuhan pegang. Hang majulah macam mana pun, Islam kalau hang tinggal, hang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa minha haid, dan setengah daripada jalan agama itu simpang kepada jalan kapiak dengan tidak diketahui. Ada, Tuhan bagi tahu awal dah, ada manusia tenggelam di dalam keseronokan dan kemajuan ilmu dan kemajuan teknologi ni, dia terbabas daripada jalan agama. Sampai satu tahap dia rasa macam Quran tak relevan dengan dia. Hari ini betul. Dia duk rasa ni kemajuan yang dia capai ni, dia kata Quran kita tak boleh pakai dah. Pasal apa? Quran ni bukan kata tak sesuai, tetapi dia sesuai zaman Nabi, dan dia takat tahun 1900 gitu-gitu je. Bila mai tahun milenium ni, tahun 2000 ke atas ni, Quran ini bukan tak boleh pakai, dia kata, tapi tak apa sesuai. Manusia akan jadi lagu tu. Bila manusia sudah dihinggap penyakit ni, wa minha haid, dan setengah daripada jalan agama itu tiba-tiba menyimpang dia kepada jalan kapiak dengan tidak diketahui. Takut jadi macam tu. Manusia bila terlampau pandai, dia ingat Tuhan pun tak apa pandai macam dia. Maka bermulalah kerosakan dia. Dunia dan akhirat dia akan rosak. Firman Allah, walau syaa lahadakum ajma'in, dan jika Allah nak, nescaya Allah hidayah akan kamu sekalian pada jalan agamanya. Itu dia. Yang ayat selalu kita baca apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tuhan dia nak tengok kita. Kalau kita dalam apa keadaan pun kita sungguh-sungguh dengan Islam ni, lanahdiyannahum subulana. Tuhan akan tunjuk dekat kita jalan dia. Tapi kalau kita mula duk pandang hina, duk pandang sebelah mata dengan agama, duk pandang agama tak penting dalam hidup kita, ketika itu bermulalah terbabas kita di dalam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka kamu dapat hidayah kepadanya dengan pilih daripada kamu sendiri. Kita pilih, kita nak jalan agama, Allah akan bagi hidayah kepada kita. Begitu firman Allah. Ini baru sambung dia, huwallazi anzala minas samai ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang menurunkan daripada langit itu air hujan bagi kamu. Ni musim peralihan monsun yang kita duduk hari ni. Monsun ni main tahun ni okey
Kan? Jadi saya dulu sembang hari-hari saya kata malam ni masa tak ada orang dah. Dengan pokok hujan tiap-tiap petang dia main pokok hujan, dia hoduk, dia apa dengan mereka yang begitu kuat, begitu berkuasa besar, begitu berteknologi tinggi, begitu hebat, dia boleh menghukum mana-mana negara dalam dunia dan sebagainya. Tuhan hantar satu ribut nama perempuan. Kalau dia hantar main ribut Michael ke apa, dengar kasang sikit. Dia hantar main satu ribut Johnson ke apa, kasang sikit. Dia hantar main ribut Sandy nama. Sandy main tuan-tuan, New York City lumpuh. Tak usah bercakap negeri-negeri yang jauh-jauh sikit ni, New Jersey. Tak usah bercakap tentang New York City. Yang hebat kita tengok drama NYPD, New York Police Department, mereka ni cukup hebat ni, hang main lah macam mana pun mereka akan dapat kuasa. Tuan-tuan, dia main Sandy saja lumpuh Amerika. 3 hari Sandy main, kerugian ditaksirkan bernilai 50 bilion US dollar. 50 bilion US dollar. Obama stop kempen 5 hari pasal nak pergi tengok negeri-negeri yang dilanda ribut Sandy ni. Dia stop kempen. Dia kata bagi dia menang tak menang pilihan raya ni sudah tidak penting. Bagi dia kata nak tolong rakyat ni penting. Cakap tu pun cakap politik, kan? Tapi pandai dia ni. Dia turun pergi ke New Jersey. Governor New Jersey tu parti lain, bukan parti dia. Dia turun pergi, dia bercakap dekat kawan tu. Dia tunjuk dia ambil berat tentang kawasan tu, sedangkan itu bukan kawasan dia, itu kawasan pembangkang bagi dia. Dia tunjuk dia baik dengan kawan tu. Tiba-tiba governor tu bagi satu ucapan terbuka, bagi kredit kepada Obama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, korang-korang lah, sekorang-korang Obama ni dulu ada nama Husin dekat dia. Korang-korang. Yang kedua, dia dengan dasar dia, maksud dia menang pilihan raya presiden sampai pilihan raya kali ni. Pilihan raya presiden kali ni dia masih manifesto dia sama. Dia akan bagi lebih peruntukan kepada bidang pendidikan. Ni nak lawan dia ni, ini kroni kepada Bush. Dia ni manifesto dia akan longgok duit banyak kepada ketenteraan. Dia nak balik perangai Bush dulu balik. So menang kalah Obama ni pun nak kena tengok juga. Pasal apa? Pasal dia akan mengakibatkan kepada perubahan dasar Amerika. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hujan ni, cerita hujan ni Allah yang kontrol. Maka ayat yang kita baca malam ni dia kata huwallazi anzala minas samai ma'a. Dialah Tuhan yang menurunkan daripada langit ni air hujan. Lakum minhu syarab wa minhu syajar fihi tusimun. Setengah daripada air hujan itu menjadi sumber minuman kamu. Air hujan yang Allah bagi mai ni, sebahagian besar daripada dia ditakungkan di Mengkuang Dam. Kita minum air tu. Satu. Dan setengah daripadanya menjadi sumber tumbuh pokok-pokok kayu. Sebahagian daripadanya dia menjadi sumber kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini. Padanya kamu pelihara binatang-binatang kamu. Daripada air hujan tu pokok tumbuh, dengan pokok yang tumbuh tu menatang makan pokok itu, binatang hidup. Tuhan buat turun satu aja. Apa dia? Air hujan. Daripada air hujan tu dia sumber kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah hebatnya apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam dunia ini. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala stop air hujan, habis, kerekod habis manusia ni. Api tak ada, tak apa lagi tuan-tuan. Air tak ada, hilang punca. Ada bercakap pandai pun jadi tak erti bercakap. Nak bercakap apa? Berak tak boleh basuh. Anak bercakap apa? Berak tak ada air nak basuh ni, nak bercakap pandai apa? Hilang cakap pandai. Pasal apa? Ayam. Allah kontrol ayam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, yunbitu lakum bihi zara' waz zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli samarat. Daripada ayam hujan itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan bagi kamu akan tanam-tanaman,
Allah tumbuhkan pokok zaitun. Important rupanya pokok zaitun ni, sehingga kan Nabi SAW pun sebut tentang pentingnya zaitun ini. Tuan, di negara Arab ni, zaitun ni Allahu Akbar, pokok dia everywhere, pokok tin, pokok zaitun. So kita tengok balik apa special zaitun ini sehingga dia menjadi pokok yang disebut oleh Allah dalam Quran. Apa special zaitun ini? Kajian mendapati pokok zaitun adalah spesies tanaman paling tua dalam dunia. Patut Quran sebut. Pokok zaitun ini adalah jenis tanaman yang paling tua dalam dunia. Dan dia dipanggil pokok 1000 guna. Ini sumber kajian beritahu macam tu. Daun pokok zaitun boleh merangsang sistem imunisasi badan manusia. Daun pokok zaitun. Orang Arab, dia pergi di pokok, dia petik, dia buah dalam mulut, dia kunyah-kunyah, dia telan betul aja. Kita yang Melayu ni bila Arab petik dia kata hazal tayyib, hazal. Dia buah dalam mulut makan. Kita pun petik buah julin biji mata, tak makan. Dia pahit. Rupanya dia merangsang sistem imunisasi badan manusia. Kita duk rajin, duk pepak makan dia, badan kita imun, badan kita ada ketahanan daripada penyakit-penyakit yang duk ada macam-macam di luar ni. Sehingga kan Ibnu Qayyim, tuan-tuan pernah dengar nama dia? Ibnu Qayyim, satu ulama besar. Ibnu Qayyim kata hasil daripada kajian dia, daun pokok zaitun ini paling baik untuk luka dan orang yang kena penyakit penyakit kulit. Apa dia panggil? Derma kulit. Derma. Kalau kita tengok derma tu bukan minta derma. Kalau dia tulis di klinik dia ada perkataan derma, itu bukan klinik nak minta derma. Itu maksudnya itu klinik kulit, pakar kulit, dermatologi. Itu Ibnu Qayyim tulis dalam buku dia. Ibnu Qayyim kata daun pokok zaitun ni terbaik kalau digunakan untuk luka dan gatal-gatal badan. Batang pokok zaitun biasa dia buat perabot, dia buat kalau dijadikan biji tasbih dia bau wangi. Batang pokok zaitun ni tapi neriarak dia ada je, dia kata hazal zaitun, dia kata zaitun ambil cium, dia ada bau wangi. Kayu tu sendiri berbau wangi. Yang paling penting dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tadimu bizait. Nabi kata, waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini yang paling kemas sekali. Tadi kajian Nabi dia kunci daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi bersabda, Nabi kata i'tadimu bizait, jadikanlah minyak zaitun itu lauk makan kamu. Minyak zaitun tu Nabi kata jadikan dia lauk kepada makanan kamu. Boleh makan nasi dengan dia saja. Nabi kata waddahinu bih, minyak dia jadikanlah minyak rambut kamu. Nabi kata, dan hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Al-Albani mengatakan ini hadis sahih. Dia kata fa innahu min syajaratin mubarakah. Nabi kata kerana sesungguhnya zaitun itu adalah pokok yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Habis bila Nabi kata lagu tu, tak usah siapa cakap apa dah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa innahu min syajaratin mubarakah, dia daripada pokok yang diberkati Allah, maknanya tak usah kata apa, itu pokok sangat baik. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kita baca ni, yunbitu lakum bihi zara' waz zaitun wan nakhil wal a'nab wa min kulli thamarat. Daripada ayat hujan itu Allah tumbuhkan macam-macam tanaman. Allah tumbuhkan pokok zaitun, pokok kurma, pokok inab. Inab ni anggur. Pokok inab, dan juga daripadanya ditumbuhkan segala macam buah-buahan. Ada durian, ada cempedak. Cempedak dia tulis ni. Arab panggil apa cempedak ni? Ada kan dalam bahasa Arab? Dia panggil syambadan.
Arab ni pasal dia tak ada pokok tu. Jadi dia tanya kita panggil apa? Cempedak, dia pun panggil syambada. Kalau Arab main tersi gedorong, dia pergi padang cempedak, dia kata haza fina usyambada. Dia kata kan? Bunyi badak-badak tu dia dah tak lari jauh daripada apa nama yang disebut oleh orang Arab. Derian saja berapa macam tu ada. Derian saja. Allah tumbuhkan pokok derian saja dia main berapa macam. Dia main musim dia, ya Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi market orang kaya, dia panggil market orang kaya dekat Cai Lempang tu. Dia otong derian dengan dia buah nama. Saya pergi tulis. Satu anghe. Saya kata sekilo berapa? 25. Sekilo dengan kulit. Dia timbang dengan kulit sekilo 25. Anghe nama. Anghe ni apa? Udang merah. Ang merah. He udang. Tu kalau kita duk gelak he tu udang dia gitu. Anghe udang merah. Holo. Depa pun nama. Dan tiap-tiap satu nama dia buh ni rasa lain tuan-tuan. Ganja bukan ganja kita kata ni, ganja satu nama. Ni semua sedap ni, semua sedap. Angbah, kumpuh, lipan, tak apa lagi. Yang Tuhan nama-nama Cina, dia mai balik ni buh nama Melayu. Apa dia? Tuhan kasih. Jumpa dia kelau. Wih, Tuhan kasih. Tak pun berhenti tanya, ini buah apa? Bos, ini mesti mau try mah. Yang apa pasal? Ini bos kira balik makan siok lagi mai, dia kata. Terus saya kata dia punya nama apa? Ini Tuhan kasih. Macam mana boleh jadi Tuhan kasih? Dia kata tak tahu, pasal sedap ni. Dia kata tak tahu nak abang sedap ni Tuhan bagi mai. Tuhan kasih, dia kata. Tuan-tuan, kita dengar yang ni semua ni biar pikat dia. Yang kita nak ingat ni apa? Ya Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Tuhan buat derian saja, dia boleh buat rasa ni. Allahu Akbar. Musang King, jumpa di Kulim pun ada satu. Musang King, Raja Kunyit, duri hitam, semua ada. Dan paling takut saya jumpa di Cai Lempang, nama Kosukun pun ada satu. Saya tak tahu, ni saya tak berani tanya. Saya kata Kosukun ada satu. Dia ada juga, mereka pun suka hati mereka lah. Tapi yang penting rasa tu, dia jadi lain-lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu hebat sekali. Firman Allah, dia kata apa? Inna fi zalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Cerita tu semua tu, dia kata pada yang demikian itu adalah alamat atas wahdaniyatullah. Tu semua tu cerita derian saja berapa jenis dia ada. Cerita yang hujan turun mai, daripada yang hujan tu jadi apa hak jadi nikmat, hak jadi malapetaka, jadi semua tu. Dia kata apa? Inna fi zalika laayah. Sesungguhnya semua tu adalah tanda kekuasaan Allah liqaumin yatafakkarun, kepada orang yang mau fikir. Dia kata bahawa semua itu adalah alamat atas wahdaniyatullah, atas keesaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Mereka itu pada setiap kejadian itu ada tujuan menjadikannya, dan ada Tuhan yang amat kuasa, maka beriman mereka itu semuanya. Itu dia. Apa yang Tuhan buat tu ada cerita dia. Saya jumpa satu Cina baru ni, dia kata apa? Dia kata tak okey, ini kira Tuhan betul-betul dia suruh silap dia buat ini 4 benda. Nama dia pun Cina, dia pun tak Islam. Dia kata betul-betul Tuhan suruh silap dia bikin ini 4 benda. Saya kata apa benda? Itu cicak. Cicak apa? Cicak tu, dia panggil cicak. Oh cicak, okey. Satu. Lagi apa lagi? Itu lipas. Itu tak guna punya, itu maya celaka yang menatang. Syok dekat dengan mereka ni, syok saja kita berkawan, kita dengar. Itu tikus lah. Itu tikus lah. Itu tak ada gunanya itu. Ini lagi satu, ini nyamuk lah. Tak ada gunanya. Ini 4 lah. Tuhan patut-patut tak mau bikin ini. Dia kata macam tu. Kita ni dengar kan, kita kena tahu dia bukan orang Islam. Dia bercakap bila apa pun kan. Kalau sampai mati dia tak masuk Islam, semua dia punya hal lah yang tu. Dia nak bercakap Tuhan tak betul, Tuhan silap buat ni, buat benda tak guna apa, kita dengar habis sudah habis. Kawan dia seorang lagi Cina juga, dia kata apa?
Tara, dia kata. Lalam ini lunia, dia kata. Disawari pula. Saja cerita. Tak apa kah? Tak boleh. Dia kata, lalam ini lunia, dia kata, apa benda pun Tuhan bikin mesti ala gunanya. Itu lu cakapnya cicak sama lipai sama tikui sama nyamuk, dia sama kita orang manusia tak ada gunanya, tapi dalam ini lunia dia ada kerjanya. Benda tu dekat kita manusia tak guna, tapi dia kata benda ni kalau Tuhan buat mesti ada gunanya, tapi guna tak tahulah. Dalam ini lunia, dia kata ini barang ada gunanya. Kita ala tahu kah? Kita tak tahu, itu saja. Dia kata tapi ya ini Tuhan bikinnya mesti ada gunanya. Saya dengar, saya teringat surah An-Nahl. Kan ni kita duk baca ni. Betul dalam Quran, kalau kita tengok dalam surah Ali Imran. Kan tuan pernah dengar ayat Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Cina hak kedua tadi dia baca ayat ni ke apa saya tak tahu. Tuhan kata apa? Dia kata inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, siang malam duk silih berganti, la ayatin li ulil albab, ini semua tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau fikir. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang dalam apa keadaan pun dia ingat Allah. Dia berdiri ke, dia duduk ke, dia berbaring ke, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia fikir tentang apa yang Allah cipta di langit dan di bumi. Dia duduk ke, dia berdiri ke, dia berbaring ke, dia duduk fikir. Semua benda yang Tuhan buat ni mesti ada guna. Kita tahu atau kita tak tahu, tapi Tuhan dia buat benda ni mesti ada guna. Orang yang fikir, orang yang beriman, yang berilmu, dia kata apa? Rabbana ma khalaqta haza batila, wahai Tuhan kami, engkau tidak buat semua benda ni sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar, jauhi kami daripada api neraka. Di masjid ni saya pernah sebut cerita, orang tanya apa? Cerita tentang babi. Kan kita pernah sebut hari itu, babi. Kalau dah babi ni menatang yang orang Islam tak boleh makan, dalam mazhab Syafi'i kata kalau pergi pegang dia, kita basahkan dia, basahkan dua-dua, basahkan dia nak kena samak dengan 7 kali dengan yang tanah dengan apa. Kalau sampai macam ni punya leceh babi ni, Tuhan buat apa? Tuhan buatlah senang. Ada orang kata macam tu. Dan kalau ada dia pun menyusah kita. Tentu hari itu lori bawa babi terbalik dekat dengan tol Juru. Terbalik lori bawa babi. Driver tu terkejut apa tu pun terbalik. Babi lari bercermak ke atas lebuh raya tu. Kau hak naik kereta pun angkat kaki juga. Padahal dia duduk dalam kereta. Kan? Dia tengok babi tu duduk serondek main kat kereta dia. Dia angkat kaki duduk dalam kereta. Bini dia kata, abang duduk angkat kaki buat apa? Oh betul juga. Terus balik terkejut tengok babi serbu main. Kau hak naik motor, tak usah kata lah, babi duduk talam mai. Kita dengan babi ni tuan-tuan, ludah keri rengkung lah. Tak boleh dengan babi ni. Kalau sampai macam tu punya leceh babi ni, kata Tuhan buat dia buat apa? Ada orang kata lagu tu. Saya kata member saya daripada Sarawak tanya, apa nak jawab? Dia kata kalau orang tanya macam ni. Saya pergi jawab itu. Saya bagi satu jawapan saya punya. Saya punya jawapan, saya kata apa? Saya kata Tuhan nak test kita lah. Dia pergi buat benda ni. Benda kita tak boleh makan, pegang dia pun tak boleh apa semua. Tuhan buat juga, dia nak test kita. Nak tengok ada tak ada orang Melayu pergi teliok nak makan babi. Kata, jawapan tu tak orang nak kemas. Sama lah saya buat kiasan. Dia kata sama lah. Masa Allah jadikan Nabi Adam duduk dalam syurga, Allah buat satu pokok apa dia panggil? Tuhan kata wala taqraba hazihi syajarah, jangan dua hampa ni Adam dan Hawa jangan hampiri pokok ni. Kan?
Dah kalau nak buat pokok, lepas tu tak mau bagi Nabi Adam dengan Hawa pergi dekat, itu so buat, kata. Tapi Tuhan buat juga. Tujuan dia apa? Nak test Adam dengan Hawa. Boleh tak taat perintah Allah, kata jangan pergi dekat. Mungkin Allah buat babi tujuan dia macam tu. Bekas student saya sekolah irsyad dulu ni, lah jadi pakar ortopedik, pakar tulang. Dia beritahu, dia kata, ustaz, dia dengar kita punya kuliah, ustaz, lain kali ustaz jawab, dia kata, babi ni Tuhan tak buat dia sia-sia. Betul macam ayat Quran tu kata, ma khalaqta hadza batila, Tuhan tak buat apa benda pun sia-sia. Ustaz tahu, dia kata, babi daripada ujung kepala sampai ujung kaki, ujung ekor dia, babi ni ustaz, bukan babi ustaz dah, babi ni ustaz, dia kata, kan? Dia kata, oh, dia kata pekakeh yang ada dekat babi ni compatible, sesuai dengan manusia. Jantung dia nak serupa jantung orang. Pekakeh dalam badan babi ni, ustaz, dia kata, dia doktor, dia hari ni pakar ortopedik. Kajian daripada bidang perubatan ni, ustaz, dia kata kebanyakan ambil babi sebagai sampel. Dia kata pasal keserupaan dan compatible ni, nak kata apa? Kesesuaian ni duk ada kat babi tu. Maknanya apa dia? Guna. Dia ada guna dia. Ambil jantung dia, buat kajian apa? Untuk nak buat jantung tiruan kepada manusia. Tuhan bagi dia jadi dengan serba masalah yang ada kat dia ni, rupa-rupanya ada dia punya manfaat dia. Bidang kajian, bidang perubatan, membuat kajian dan mengambil banyak manfaat daripada hasil kajian terhadap binatang babi. Oh, dah kalau macam tu baguslah binatang ni. No, dia bagus untuk buat kajian pekakeh dia saja. Tetapi kalau buat makan, bagus tak bagus? Tak bagus pula. Dia ada kuman yang tak boleh nak mampus walaupun dirobuh dengan air yang tahap didihnya begitu tinggi. Maka kerana tu Allah buat benda tu, dan Allah tak bagi orang Islam makan. Tapi ada guna ke tak? Ada guna dia. Cuma tak guna ni apabila lori dia terbalik aja lebuh raya. Yang tu tak guna. Yang tu memang cukup tak guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita tengok benda-benda macam ni, oh, kita kata apa? Subhanak faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, minta jauh kami daripada api neraka. Pasal apa? Pasal kita tanpa ilmu yang cukup, kadang-kadang kita buat kesimpulan segera. Kita kata Tuhan tak patut buat benda ni. Kita gopoh dalam buat kesimpulan itu, minta jauh kita daripada kena seksa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakumul lail wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrih. Dan Allah menghina bagi kamu akan malam dan siang. Menghina maksudnya menundukkan. Wa sakhkhara tu maksudnya menundukkan, bagi dia ni ikut kehendak kita. Dan Allah menghinakan akan malam dan siang, dan matahari dan bulan dan bintang. Dihina sekalian itu dengan disuruh Allah berjalan masing-masing pada jalannya. Allah jadikan bulan, bintang, matahari, segala cakrawala yang ada di langit ni, dia kena dengar cakap Tuhan. Tuhan kata matahari hang keluar ke belah timur tiap-tiap hari, dia kena keluar ke tu. Tuhan kata dekat matahari hang kena turun di sebelah barat pada tiap-tiap petang, nak masuk malam dia turun belah barat. Dia hina, maksudnya apa? Dia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu punya hebat, hina di depan Allah Subhanahu wa taala apabila Tuhan kata apa dia ikut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tiada lebih dan tiada kurang dan tiada berhenti. Dia berjalan ikut dia punya orbit dia, dia punya track dia, dia punya laluan dia, dia punya route dia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seolah-olah dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Bahawa pada yang demikian itu beberapa alamat, tanda keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata bagi kaum yang berakal, ambil fikir padanya. Tiap-tiap yang berjalan pasti ada Tuhan yang menjalankannya. Yang tu yang dia nak suruh kita fikir. Ni yang matahari duk naik ke timur, duk turun ke barat ni, suka hati dia ke ataupun ada satu kuasa perintah dia, hang naik di timur dan turun di barat. Mesti ada satu controller yang duk kontrol perjalanan dia. Wa ma zara'akum fil ardi mukhtalifan alwanu. Dan barang yang jadi Allah bagi kamu pada bumi, hal keadaan bersalah-salahan warnanya. Tuhan buat ni.
Dunia ni tuan-tuan, kalau Tuhan tak bagi jadi warna, menariklah. Kalau Tuhan bagi jadi dunia ni black and white, 2 color aja, menarik tak? Tak menarik tuan-tuan. Tuhan buat ni colourful. Colourful ni pun nak menyuntik kegembiraan dekat kita. Pi masjid mana pun kapet semua color biru aja. Pi masjid mana pun kapet semua color hijau aja. Tak syok. Mai simpang 4 dia mai color oren dengan color merah. Satu syok dah. Satu kelainan. Color tu dia menyuntik keceriaan dalam hidup manusia. Rupa-rupanya Allah menjadikan color ni pun tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita pun kena bagi colourful. Tak boleh black and white, black and white. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, saya tak mau. Dia ada keseronokan dalam hidup. Baru manusia dia boleh ceria di dalam hidup dia. Ni yang dia nak beritahu ni. Wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu. Bagang yang dijadikan Allah pada kamu di atas bumi ni hal keadaan bersalah-salahan warna, warna-warni. Daripada menatang pun color macam-macam. Pokok kayu dan buah-buahan, merah, hijau, kuning dan lain-lain lagi. Tuan bagi tadi. Ada buah yang masak dia merah, ada buah yang masak dia kuning, ada buah yang masak dia hijau. Pening. Kita nak kata masak mesti color kuning. Tak. Tuan-tuan pernah dengar nama buah mempelam? Tongdam, Nang Dok Mai. Kan? Masak color apa? Hijau. Masak hijau. Kita duk tengok pelam harum manis poleh, kita duk tengok pelam gula, pelam apa, dia masak apa? Masak kuning, kuning ranum. Dia main tongdam, sekilo dia pantai sampai berapa belas ringgit dia boleh jadi kalau luar musim. Dalam musim pun 7-8 ringgit, dia masak hijau. Tuhan buat bagi hak ni masak hijau, bagi hak ni masak kuning tu, benda tu berlaku secara coincident ke ataupun Tuhan plan benda tu bagi jadi macam tu. Tuhan plan supaya di situ dapat dilihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia buat macam tu. Firman Allah, inna fi dzalika la ayah liqaumi yadhakkarun. Bahawasanya yang demikian itu jadi kenyataan atas wahdaniyatullah bagi kaum yang terima pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa huwal ladzi sakhkhara al-bahr lita'kulu minhu lahman tariyah wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Lepas ni dia nak mai cerita tanda kekuasaan Allah yang ada di laut dalam. Yang ada di laut dalam. Tuan-tuan, saya ada dapat satu email, tapi saya tahu email ni tak betul. Tapi saja beritahu, dia kata NASA ni apa? NASA, Amerika Syarikat punya pihak yang duk jaga angkasa ni. NASA predicts total blackout on 23rd to 25th December 2012. Dia kata, dia pas seklit email ni everywhere, semua orang dapat. pihak NASA, pihak berkuasa Amerika yang jaga hal-hal angkasa lepas ni, mereka meramalkan antara 23 sampai 25 Disember. Dia kata akan berlaku satu total blackout. Satu dunia ni akan gelap. Dia kata satu dunia ni akan gelap. Pasal apa? Pasal the alignment of universe. Dia kata alam semesta ni nak kena buat alignment. Cerita kita daripada beli 5 tahun tak pernah buat alignment, dia jadi apa tuan? Bila kita lepas tadi masuk parit tu alignment sudah lari. Kena pergi kedai, dia kena buat balik alignment, dia toe in, toe out, dia camber apa, pumpam, dia align balik benda tu. Bila kita boleh lepas tangan, dia boleh duduk jalan terus lagu tu, tapi jangan lepas lama lagu tu. Okay? So dia kata alam ni pun sama. Dunia ni dengan macam-macam jadi. Dengan Korea Utara piduk tes nuklear di tengah lautan, dengan Iran duk tes peluru berpandu di padang pasir, dengan gempa bumi yang berlaku di sana sini, dengan ribut daripada Sabah dulu, ribut Great sampailah kepada Taufan Sandy, dan tengah-tengah ada tsunami.
dengan segala macam bencana, dengan malapetaka, dengan apa hadu jadi ni, dia kata dunia ni alignment semua dah lari. Alignment semua dah lari. Sebab pihak yang main nak menentukan arah kiblat, jabatan main nak teropong nak menentukan arah kiblat. Ada masjid-masjid yang lari kiblat dah. Padahal dah jadi masjid dah. Main-main teropong dia lari sikit. Dia lari sikit, 1 cm, 2 cm, lari sikit. Pasal apa? Alignment sudah lari. Bila main tsunami, dia dengar apa kerak bumi jadi macam mana ke apa, ke hak pulau sudah tenggelam jadi laut, alignment sudah lari. Maka dia kata dalam email tu, dia kata NASA predicts total blackout on 23rd to 25th December 2012 during the alignment of universe. Dia kata akan berlaku alignment. Don't know, dia kata how true this going to be. Punya tak guna daripada ni nak gempang kita. Tuan-tuan jangan nganga dengar itu, ni benda ni dengar saja, bukan betul pun. Dia kata don't know how true this going to be, but dia kata good to be prepared. Pandai psikologi dia. Tak tahu dia kata, tapi jaga-jaga. Avoid travelling around 23rd to 25th December 2012. Dia kata apapun time tu tak pergi mana. Time tu dia kata tak pergi mana. Pasal apa? Takut ni, pasal kajian kata nak jadi lagu tu lagu ni. Dia kata siapa yang dah ambil tiket murah apa tu tak pergi mana. Time tu dia kata mau cantik, dia kata avoid travelling around 23rd to 25th December. Dia kata it is not the end of the world. Tapi jangan takut, ni belum kiamat lagi. Dia kata it's not the end of the world. It is an alignment of the universe. Ini just satu alignment, dia kata. So the sun and the earth will align for the first time. Daripada dunia ni ada, inilah pertama kali dia kata alignment akan dibuat antara bumi dan matahari dan sebagainya. During this time, dia kata staying calm and most important, hug each other. Time ni dia kata jangan duduk kalang kabut. Semua orang dia kata mau tenang, dan kalau boleh peluk hang aku. Dia kata 23 hari bulan ni mau cari bini, mau cari anak, semua lu duduk peluk macam tu. Dia kata hug each other. Dan yang paling menarik tuan-tuan, dia kata apa? Pray and pray and pray. Dia kata time tu dia kata mau duduk semayang aja. Mau duduk semayang aja, pray and pray and pray. Pasal apa? Those who survive will face a brand new world. Dia kata siapa hidup selepas daripada alignment 3 hari gelap satu dunia ni, bila cerah-cerah tu dia kata dia akan melihat satu dunia baru. Dia kata punya tak guna daripada ni. Saya pun baca biar betul ni kata. But dia kata but many will die because of fear. Dia kata tapi ramai yang mati pasal apa? Pasal dia raplah. Awak ni awak tak cerah ni, awak gelap ni, awak tak main pagi ni, awak mati yang ni. Dia kata orang putih dia boleh pemurung kita macam ni. Dan paling menarik, dia bagi satu pautan YouTube. Siapa mau bagi email address kat saya, tapi jangan duk percaya yang tu ya. Dia bagi main satu YouTube, klik dia keluar main satu apa nama official spokesman kononnya daripada NASA, dengan pakai apa semua, dengan bendera Amerika belakang apa-apa semua. Dia bercakap tentang benda ni. Kalau benda ni betul dijangka oleh pihak-pihak yang boleh dipercayai, dah keluar dalam TV lama dah. Nah, abangnya dia ni saja nak mencetuskan keceriaan di kalangan masyarakat yang murung kerana kena ribut sendi. Itu aja. Jadi bila baca tu biar betul ni baca. Tapi itu yang dijangka. Karena kalau kita tengok tuan-tuan, banyak malapetaka yang berlaku pun 25 menghampiri 25 Disember. Wallahu a'lam. Kan kalau kita tengok dalam Quran kan Tuhan bagi tahu golongan yang mendakwa kata Tuhan ni ada anak. Allah cukup marah dekat golongan ini. Dan bumi ini sendiri marah kepada golongan ni, dan dia marah dia tu sampai macam nak pecah. Siapa dia golongan yang mendakwa kata Tuhan ada anak ni? Siapa? Golongan yang merayakan 25 Disember. Dan kebetulan pun kalau kita track balik kejadian gempa bumi di Iran yang teruk dulu, bila jadi? Time tu juga
Ribut Great di Sabah tahun berapa dulu ni, bila jadi? Time tu juga. Tsunami bila jadi? Time tu juga. Adakah benda ni kebetulan? Saya tak tahu jawapan dia. Tapi pokok pangkalnya, Tuhan marah kepada orang yang mendakwa kata Tuhan ada anak, ada bini. Tuhan marah kepada golongan ini, kerana Allah itu Tuhan yang besar. Kita tangguh bulan 1 panjang umur kita jumpa. Apa nama ni, kuliah bercuti bulan ni 2 kuliah saja, malam ni dengan malam esok insya-Allah dia start. Lepas tu cuti sampai bulan 1. Kemudian bulan 1 insya-Allah minggu hari Rabu minggu 2 kita start kuliah di Masjid Baru, Masjid Fahim. Masjid Baru hari Rabu minggu 2 tiap-tiap bulan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله